Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Permainan jin atau satu permainan kuno yang berpotensi menghubungkan di antara manusia dengan roh merupakan kaedah penghubung yang dibawa oleh masyarakat barat. Apakah ianya benar-benar wujud? Jom, saya Rizalwan Ramli atau lebih dikenali sebagai Abang Wan akan kongsikan kepada anda di dalam cerita seram Shock Podcast musim kedua. Kalau di negara barat, filem Jumanji cukup terkenal dengan cerita yang mengisahkan tentang permainan berpuaka sehingga mendapat tempat di hati penonton di seluruh dunia. Apakah benar permainan seperti ini wujud di kalangan masyarakat kita, atau adakah permainan ini benar-benar boleh mendatangkan kemudaratan dari sudut akidah dan logik akal manusia? Baik, suka Abang Wan kongsikan kepada anda di luar sana, pernah dengar tak satu permainan yang di antara banyak-banyak permainan yang digelar sebagai permainan Spirit of the Coin? Inilah sebahagian daripada pengalaman Abang Wan ketika di zaman persekolahan. Ya, zaman persekolahan tinggal di asrama. Ada kalanya ketika musim cuti, ada di kalangan pelajar-pelajar yang tidak pulang ke rumah ataupun ke kampung halaman masing-masing, dan kami sempat memikirkan bahan kononnya untuk bahan hiburan. Jadi sebahagian daripada rakan-rakan Abang Wan ada yang mencadangkan dengan permainan dam, ada permainan catur, tapi itu semua terlalu terhad untuk jumlah pemain-pemain yang boleh melibatkan diri dalam satu masa. Jadi ada salah seorang daripada rakan-rakan Abang Wan mencadangkan satu permainan yang cukup mencabar yang boleh dimainkan oleh jumlah sehingga 5, 6, 7 hingga 10 orang mengikut pada kemampuan duit shilling yang dalam bentuk duit shilling yang lama untuk mendapatkan kesan yang lebih berkesan. Spirit of the Coin, ya, itu antaranya. Sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis permainan seumpama ini. Apa yang perlu pada permainan Spirit of the Coin ini adalah satu lakaran dalam sekeping papan. Di pada lakaran itu sudah tentunya ada susunan nombor abjad, kemudian ada di kiri dan kanannya perkataan yes dan no. Di tengah-tengahnya adalah tempat untuk kita memulakan permainan dengan sekeping duit yang dipercayai duit daripada zaman yang lama. Lagi lama shilling itu adalah lagi lebih berkesan. Itulah yang dipercayai daripada rakan Abang Wan. Namun ada beberapa syarat yang perlu diikuti untuk sesi permainan Spirit of the Coin ini. Permainan ini lebih berkesan jika dimainkan di tengah malam, namun mempunyai pantang larang. Itu di antara syaratnya. Ketika permainan dijalankan, tidak boleh sesiapa yang meletakkan jari pada shilling tersebut untuk mengangkat tangannya. Sekiranya terlepas jari daripada shilling tersebut, berkemungkinan ada petanda musibah yang akan menimpa. Itu adalah salah satu kepercayaan di dalam pantang larang permainan Spirit of the Coin. Sebenarnya Spirit of the Coin yang cukup popular ketika zaman saya di sekitar 80-an. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Selesai saja solat maghrib, naik ke dom masing-masing. 8.45 selesai saja solat isyak. Seorang kawan Abang Wan membawa sekeping papan lakaran Spirit of the Coin untuk memulakan permainan. Jadi masing-masing saling menoleh memikirkan siapakah yang rasanya layak
mempunyai sifat yang berani untuk menyahut cabaran menyertai permainan ini. Kerana permainan ini ternyata mempunyai syarat-syarat yang agak ketat dan menakutkan. Yang menakutkan adalah musibah sekiranya tidak mengikut syarat-syarat yang diletakkan dalam permainan ini. 7 orang daripada pelajar-pelajar yang abang kenali cukup berminatlah dengan permainan ini. Kami meneruskan permainan ini bagi sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini nampak tidak mencapai kerana hasil perjalanan permainan tersebut tidak mempunyai banyak fungsi dan tindak balas. Untuk sesi yang kedua, Abang Wan menyertai permainan tersebut bagi menyahut cabaran salah seorang daripada rakan-rakan Abang Wan. Banyak idea yang bermain di dalam fikiran Abang Wan ketika sesi perjalanan permainan tersebut. Abang menyeru satu nama dan Abang tanyakan juga sama ada hadir atau tidak roh di sekitar kami. Alangkah terperanjat apabila shilling yang berada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah papan lakaran spirit of the coin, mula bergerak kepada perkataan yes. Jadi kami teruskan persoalan demi persoalan. Jadi kami teruskan soalan demi soalan pada kononnya roh yang hadir di sekeliling kami. Ada yang bertanyakan bilakah tahun kematian dan bagaimanakah dianya mati dan macam-macam lagi. Yang menariknya, pergerakan tangan kami disusul dengan shilling yang dikatakan shilling zaman kuno yang bergerak memberi petunjuk demi petunjuk untuk memperkenalkan dirinya sebagai roh yang berada di sekeliling kami. Ada di antara kalangan rakan-rakan Abang Wan yang mula merasa ketakutan, seolah-olah roh itu benar-benar wujud di sekeliling kami. Lilin yang dipasang ada sebilangannya yang mula padam, namun kami teruskan. Ada sebahagian daripada bilangan rakan Abang Wan mula bercadang untuk menarik diri, tapi itulah pantang larangnya yang rakan Abang Wan mula bertegas untuk tidak boleh berundur selagi permainan itu tidak ditamatkan dan roh tu masih belum pulang ke tempatnya. Jadi rakan Abang Wan ada sebilangannya yang memujuk roh tersebut untuk pulang ke tempat asalnya. Duit menyusul jari kami kepada perkataan no, bermaksud tidak. Jadi masing-masing saling berpandangan dalam keadaan masing-masing mula cuak kerana roh tersebut tidak mahu pulang. Jadi mulalah kelihatan hampir kesemuanya dah mula rasa takut dan gemetar. Abang Wan cuba memujuk roh tersebut untuk pulang ke tempat asalnya. Jadi banyak akal yang digunakan bagi mengelakkan rasa takut di kalangan kami. Pujuk dan memujuk. Akhirnya jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Akhirnya roh tersebut yang dikatakan kononnya berada di sekeliling kami mula akur untuk berundur daripada situ. Dan akhirnya duit shilling yang menyusuri jari-jari kami berpatah balik ke tengah-tengah dan di tempat asalnya. Baik, apa yang abang sukakan kongsi di sini, kesan sebenarnya daripada permainan ini, hukumnya adalah syirik dan khurafat, dan ia boleh merosakkan minda, juga mampu menyesatkan dan memesongkan akidah. Inilah dia hasil daripada tindak tanduk satu jin yang digelar Jin Al-Tibir, yang bertujuan berfungsi mengganggu emosi manusia. Baik, satu lagi pengalaman Abang Wan ialah ketika Abang Wan dan sekumpulan rakan-rakan yang punya minat yang sama berkemping dengan aktiviti jungle trekking di hutan di Bukit Bukau. Apa yang menarik berlaku di sini, ada 2 orang rakan Abang Wan yang mempunyai kecenderungan di dalam bidang-bidang mistik, dan mereka mencadangkan pada satu malam kami berkemping untuk mengadakan satu permainan yang berfungsi untuk berhubung dengan makhluk halus. Jadi pada mulanya ada salah seorang rakan Abang Wan yang agak alim melarang. Tetapi apabila rakan Abang Wan itu tadi yang Abang Wan gelarkan sebagai ustaz, ketika beliau masuk tidur di dalam kemah, kami teruskan juga dengan hajat kami, di mana memenuhi hajat 2 rakan Abang Wan tadi untuk
bermain dengan permainan tersebut. Cuma nama permainan itu Abuan tak berapa ingat nama permainan tadi. Tapi ternyata permainan tersebut mampu mengguncang iman. Kaedah permainan tersebut hanya menggunakan satu tempurung jantan yang diisikan dengan air dan kemudiannya seutas tali yang diikat pada penghujungnya sejenis paku yang lama yang menghala ke tadahan air di dalam tempurung tadi. Jadi permainannya ketika digoyangkan tali tersebut yang diikat bersilangan dengan 4 batang kayu yang melangkaui tempurung tersebut yang duduk di tengah-tengah daripada silangan 4 batang kayu yang diikatkan tali, di mana di penghujung tali itu diikat dengan sebatang paku menghala kepada tadahan air daripada tempurung jantan tadi. Jadi bila digerakkan pastinya dia akan menunjuk petanda-petanda hubung kait dengan makhluk halus yang ada di sekitar situ. Namun sebelum upacara permainan tersebut diadakan, 2 orang rakan Abuan tadi yang begitu arif dengan permainan ini berpesan kepada kami, siapa yang duduk di tempat masing-masing tolong jangan berdiri. So duduk bersila dan masing-masing pertentangan di antara satu sama lain. So permainan pada ketika itu dia dilengkapi dengan 4 orang sahabat Abuan. Masing-masing saling bertentangan di antara 4 orang. Permainan dimulakan dengan menyeru satu perkataan yang Abang pun tak berapa ingat. Tali tersebut mula bergerak, berpusing dan seterusnya soalan demi soalan disoal oleh 2 rakan Abuan tadi yang memang mereka ini mahir dengan permainan ini. Namun apa yang berlaku, makin lama pusingan itu makin laju, bulatan pusingan makin besar, dan Abuan mula perhatikan gerak-geri ketiga-tiga rakan Abuan. Salah seorang daripada rakan Abuan tadi bercadang untuk menghentikan permainan ini apabila keadaan sekitar mula berubah. Kehadiran angin agak kuat pada malam itu, dan kemudiannya diselangi dengan bunyi anjing yang menyalak halus dan panjang. Tapi persoalannya, daripada mana datang anjing itu? Sedangkan kami berada di satu puncak bukit yang agak tinggi. Nak dikatakan serigala mustahil. Makin lama makin dekat bunyi nyalakan anjing tadi. Makin lama makin dekat. Kemudian Abang bertindak, bangun dan mencabut 4 batang kayu tadi dan Abang buang. Abang tegur 2 rakan Abang tadi, sudah cukup, ini semua mengarut. Sebaik saja Abang buang permainan tadi, angin yang menderu kuat tiba-tiba berhenti. Nyalakan anjing yang begitu kuat tadi pun tiba-tiba berhenti. Jadi apakah petanda daripada permainan tersebut? Kesimpulannya, berbalik pada diri kita sebagai renungan, jangan terlalu taksub dengan permainan-permainan yang mampu membawa kemudaratan yang merosakkan minda. Jadi sebenarnya yang Abang kongsikan di sini, sebenarnya ada banyak rangkaian permainan seumpama ini. Selain daripada Spirit of the Coins, variasi permainan seperti ini ialah papan auja. Selain itu, Three Kings Cross, ada lagi Bloody Mary, kemudiannya Dry Bone, ada lagi petak umpet. Petak umpet ni dibawa daripada budaya Jepun, dan yang lainnya tadi yang Abang sebut datangnya daripada negara barat. Inilah umpamanya. Suka Abang berpesan di sini bagi berkongsi ayat pendinding untuk diri kita agar mengamalkan ayatul kursi dengan diulangi ayat akhir sebanyak 3 kali. Inilah satu-satunya ayat pendinding yang cukup kuat dan utuh untuk individu bagi memperkuatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga ayat Bismillah 5 perlu dibaca, difahamkan ayat dan maksudnya serta diamalkan. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya, Rizalwan Ramli, untuk anda di luar sana. Moga apa yang Abang sampaikan hari ini memberi manfaat mengenai
permainan jin. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan bahan yang lebih menyeramkan di samping informasi yang berguna untuk anda. Sekian dari saya, Abang Wan. Cerita hantu seram Syok Podcast.